Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan mengenai wawasan 2020. Sebelum itu, saya, wakil daripada kumpulan 3, Nurul Syahira binti Ismail, ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Nurul Ifah binti Ibrahim dan Siti Hazira binti Abdul Kamal Nazir. Apa itu Wawasan 2020? Wawasan 2020 adalah satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Ianya adalah satu dasar khas tetapi merupakan tindak balas kepada perkembangan ekonomi, sosial dan politik yang berlaku di peringkat nasional dan kebangsaan. Belakang atau sejarah Wawasan 2020. Apabila disebut mengenai Wawasan 2020, ia tidak asing lagi dengan kita semua kerana kita membesar dengan Wawasan 2020. Jadi, dapat dilihat di mana gagasan negara kita untuk menjadi negara maju pada tahun 2020. Itu adalah salah satu Wawasan 2020. Maksudnya, pada tahun 2020, negara kita akan menjadi negara yang maju. Idea ini dicetuskan oleh Perdana Menteri pada tahun tersebut, iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, iaitu pada 28 Februari 1951. Wawasan 2020 mempunyai 9 cabaran yang strategik yang Malaysia perlu atasi untuk mencapai Wawasan 2020. Seterusnya ialah matlamat. Matlamat Wawasan 2020 ialah menjadikan Malaysia sebagai negara industri yang maju menggunakan acuan kita yang tersendiri setanding dengan negara maju di dunia. Kita boleh mencontohi negara maju di luar seperti di Eropah ataupun di Amerika, tetapi kita menggunakan acuan di Malaysia sendiri untuk mencapai Wawasan 2020. Seterusnya ialah kemajuan bersepadu, iaitu berteraskan beberapa prinsip yang ingin menjadikan Malaysia sebagai negara yang maju. Pertama ialah perpaduan rakyat. Kedua, kestabilan politik. Seterusnya, ketinggian taraf hidup, di mana kita tidak ingin melihat ada beberapa rakyat yang begitu susah di dalam Malaysia. Seterusnya, kekukuhan nilai moral dan etika, kekukuhan sistem kerajaan, ketinggian maruah bangsa dan juga semangat yakin diri bangsa. Seterusnya adalah 9 cabaran yang perlu diatasi untuk mencapai Wawasan 2020. Yang pertama adalah membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Kedua, membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. Ketiga, memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang. Keempat, mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Kelima, mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan berpotensi. Keenam, membina masyarakat yang maju dan saintifik. Ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang. Kelapan, menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Dan yang terakhir, kesembilan adalah memupuk dan membina masyarakat yang makmur. Bagi membina bangsa Malaysia yang bersatu padu, kekuatan asas sesebuah negara itu sangat penting melalui dasar-dasar yang dilaksanakan di Malaysia, iaitu dasar pembangunan nasional, dasar bahasa kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan dan juga dasar pendidikan kebangsaan. Seterusnya, kita harus mewujudkan hubungan kaum yang sihat dan juga rakyat beridentifikasikan Malaysia harus diwujudkan bagi mencapai matlamat dan wawasan yang kita inginkan. Dan seterusnya adalah membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan, di mana fikiran kita haruslah sentiasa bersikap terbuka, berkeyakinan, bangga dengan apa yang dicapai dan juga gagah menghadapi pelbagai masalah. Dan seterusnya, kita akan dapat memajukan bangsa dan juga mengangkat martabat bangsa Melayu dan musuh mudah ditangkis. Kemudian adalah memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang,
di mana kita tahu negara Malaysia memilih sistem demokrasi. Jadi kita memiliki kebebasan untuk memilih kerajaan, dan seterusnya rakyat berfikiran matang dan juga menggunakan hak demokrasinya dengan sewajarnya untuk memilih kerajaan yang kita inginkan. Dan seterusnya adalah perasaan tidak puas hati dan juga teguran kepada kerajaan perlu disalurkan mengikut saluran yang tertentu. Bukan kita harus mengeksposkan kepada media sosial, tetapi di saluran yang elok supaya kita nampaklah sifat kita tu lebih kepada rakyat yang matang. Cabaran keempat dalam Wawasan 2020 adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Ianya perlu diseimbangkan dengan kemajuan fizikal. Kita mungkin hebat dalam teknologi, tetapi adakah masyarakat kita bermoral dan beretika? Jadi, ianya perlu seimbang. Walaupun kita sebuah negara maju nanti, tetapi masyarakat kita perlu mempunyai moral dan etika yang tinggi. Untuk memperkukuhkannya, masyarakat kita perlu kepatuhan kepada agama, mengamalkan budaya dan tradisi yang cemerlang, berkesannya sistem pendidikan dan unggulnya institusi sebuah kekeluargaan. Ini kerana ahli keluarga akan menjadi pembakar semangat dan akan mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Cabaran yang kelima adalah untuk mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Masyarakat perlu berfikiran rasional, tidak bertindak melulu, bebaskan diri dari berfikiran sempit. Jadi, masyarakat perlu mempunyai fikiran yang terbuka dan juga perlu sedia menerima perubahan dan pandangan orang lain. Tidak pentingkan diri sendiri dan perlu juga tengok pandangan orang lain. Untuk mengukuhkannya, kita dapat lihat melalui perlembagaan negara, pengamalan sistem demokrasi, kewujudan parti politik gabungan pelbagai parti, dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan dan akta bahasa kebangsaan. Seterusnya, cabaran yang keenam adalah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan saintifik. Maksudnya di sini adalah masyarakat yang progresif, iaitu di mana masyarakatnya akan menyerap segala perubahan persekitarannya untuk membina kecemerlangannya. Masyarakat perlu mempunyai penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, terutamanya dalam sains dan teknologi. Dengan ini, secara tidak langsung, masyarakat boleh menjana produktiviti, amalan kreatif dan inovasi. Yang ketujuh adalah mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang, iaitu masyarakat yang bermuafakat, saling memahami, menghormati, bekerjasama, saling membantu, tidak individualistik, dan kita mestilah meletakkan kepentingan masyarakat lebih dari kepentingan diri kita sendiri. Dan asasnya pula melalui kepatuhan agama. Kita ada nilai-nilai murni yang baik, kita juga ada institusi kekeluargaan, maka ini akan menjadi asas pembentukan masyarakat yang berbudaya penyayang. Dan yang ke-8 adalah menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Ini dapat dilihat dari segi pelaksanaan rancangan pembangunan 5 tahun. Dan selain itu, kita ada rancangan pembangunan luar bandar, dasar ekonomi baru yang juga kita dapat dilihat sebelum ini telah wujud pun dasar ekonomi baru ini, dan dasar pembangunan nasional. Jadi secara tidak langsung, dasar-dasar yang diwujudkan ini kita dapat dilihat ianya untuk membangunkan ekonomi masyarakat dengan adil, tidak mengira kaum untuk mendapat keuntungan yang sama. Maka itulah yang dikatakan menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Cabaran terakhir yang ke-9 pula ialah memupuk dan membina masyarakat makmur. Apabila kita menyebut tentang masyarakat makmur, ini adalah masyarakat yang mempunyai taraf hidup yang tinggi pada waktu itu. Di sini bermaksud hidup yang mewah dan mempunyai taraf hidup yang tinggi dengan pendapatan isi rumah yang tinggi. Apabila pendapatan tinggi, maka pendapatan negara pun akan tinggi. Jadi itulah yang dikatakan 9 cabaran Wawasan 2020, di mana ia perlu dicapai untuk merealisasikan Wawasan 2020.
Kesimpulannya, kerajaan telah mengambil pendekatan untuk mencapai wawasan 2020 dengan memperkasakan sistem pengangkutan awam dan perhubungan domestik serta antarabangsa. Seterusnya, melahirkan modal insan kelas pertama. Selain itu, mewujudkan persekitaran kondusif dan akhir sekali menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan antarabangsa. Itu sahaja daripada kumpulan 3. Sekian, terima kasih.